Muawiyah lebih banyak berlapang dada kerana baginya Amru bin Al-As Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di zaman pemerintahan Muawiyah ada banyak perkara baru yang telah dilakukan olehnya. Perkara-perkara baru yang dilakukan Muawiyah ini tidak pernah lagi dilakukan oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Antara yang telah dilakukan oleh Muawiyah ini adalah setiap kali Muawiyah ini berjalan, maka askar-askar akan mengangkat perisai bagi melindunginya dari diserang musuh. Selain itu juga, di masjid telah dibina anjung bagi askar jaga ketika mana Muawiyah sedang menunaikan solat. Muawiyah buat semua ini kerana pengalaman yang lepas. Khalifah-khalifah semuanya telah dibunuh ketika mana sedang menunaikan solat. Jadi, nak bagi beliau ini tenang di dalam melakukan ataupun menunaikan solat, maka diletakkan askar di anjung-anjung masjid. Muawiyah juga telah membina pondok pos pada setiap tempat yang penting serta disediakan kuda dan peralatan yang cukup pada setiap pos yang dibina. Sebab, kenapa Muawiyah menyediakan kuda-kuda dan peralatan yang lengkap bagi setiap pos itu? Kerana setiap kali pegawai ataupun penjaga pos itu perlu ke stesen pos yang lain, kadar kecepatan ke pos itu lebih pantas dengan menunggang kuda. Selain itu, pegawai pos ini juga tak perlu menunggang kuda yang telah dipakai tadi. Pegawai-pegawai ini boleh menunggang kuda sedia ada pada stesen pos yang telah disediakan tadi. Muawiyah juga adalah khalifah pertama yang mewujudkan pegawai yang menguruskan urusan percetakan wang. Selain dari kebijaksanaan yang ada pada Muawiyah hasil dari kurniaan Allah Subhanahu Taala kepadanya dalam mentadbir urusan umat Islam, Muawiyah juga mempunyai pembantu utama di dalam pemerintahannya. Pembantu yang dimaksudkan ini adalah Amru bin Al-As. Dr. Ahmad Shalabi ada menyebutkan bahawa Muawiyah dan Amru bin Al-As ini tidaklah rapat sangat sebab mereka ini mempunyai sebab tersendiri bagi membantu antara satu sama yang lain. Bagi Muawiyah, dengan adanya Amru bin Al-As ini, beliau dapat memanfaatkan kebijaksanaan Amru dalam urusan politik dan idea darinya. Kebijaksanaan Amru bin Al-As ini telah dapat kita lihat melalui kisah tahkim di antara pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Hasil dari kebijaksanaan Amru ini telah membawa kesan pengangkatan Muawiyah selaku khalifah selepas daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagi Amru bin Al-As pula, dengan mengikut apa yang diharapkan Muawiyah kepadanya, bakal mendapat manfaat-manfaat yang besar. Muawiyah telah melantik Amru bin Al-As sebagai gubernur di Mesir sebagai ganjaran Amru yang banyak membantu Muawiyah dalam memperkukuhkan politik Muawiyah sebagai khalifah. Manfaat Amru sebagai gubernur di Mesir memberi ruang dan peluang yang besar kepada Muawiyah bagi mendapatkan sokongan yang kuat dari dua negara antara Mesir dan Syam. Tetapi di sebalik kerjasama antara Muawiyah dan Amru ini, terkadang ada juga mereka berdua ini perli memerli. Dalam satu riwayat, Muawiyah ada duduk bersama dengan pegawai-pegawainya. Waktu tu Amru juga ada di tempat yang sama. Jadi Muawiyah pun bertanyalah kepada sekalian yang hadir waktu tu, apakah yang paling aneh? Lalu Amru pun menjawab, yang aneh itu adalah tidak benar mengalahkan yang benar. Yang dimaksudkan Amru itu ialah tentang peristiwa perang antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Maka waktu itu Muawiyah pun jawab, yang aneh itu adalah orang yang diberi sesuatu yang bukan haknya. Maka maksud Muawiyah itu adalah tentang jawatan gubernur di Mesir yang telah dimiliki oleh Amru bin Al-As. Namun di sebalik perasaan saling peli memeli itu tidak menjejaskan hubungan antara Muawiyah dan Amru. Muawiyah lebih banyak berlapang dada kerana baginya Amru bin Al-As juga banyak jasa yang telah disumbangkan sepanjang Muawiyah naik menjadi khalifah.